GP Buriram memang nice. Dah lama tak ada race nice macam ini. Zaman aku muda-muda dulu, kalau ada race best macam ni, aku download tengok banyak kali. Bila kita tengok race tu daripada mula sampai habis, kita rasa sekejap je, itu maknanya race tu best lah tu. Dan dah ada bunga-bunga race ni bakal jadi sengit sebab daripada awal praktis lagi kita tengok rider nombor 1 sampai nombor 10, diorang punya lingkungan catatan masa tu semuanya di bawah 1 saat beza dia. Maknanya contohnya kalau rider pertama dapat buat masa 1:31 something, rider nombor 10 tu pun 1:31 something, belakang aja yang beza. Bila masa dah ada dekat macam ni, maknanya semua orang pace lebih kurang sama. Itu yang race tu macam Moto3 dah kita tengok. Aku suka race macam ni, exciting untuk kita tengok. Sebelum aku cerita apa-apa, Aprilia ada satu masalah besar menjelang GP Malaysia nanti. Aku cerita dekat akhir video ni. Jorge Martin sekali lagi kita dapat tengok dominasi dia dan strong dia dalam race. Sprint race nombor 1, main race Sunday pun nombor 1. Pecco Bagnaia yang nampak macam struggle sikit. Qualifying di luar kawasan podium. Sprint race pun di luar podium juga. Tapi masa main race, Pecco Bagnaia rider yang menarik kita tengok. Kita nampak Pecco Bagnaia fight dengan Marc Marquez, Alex Marquez, Luca Marini dan Brad Binder. Ini semua bukan rider-rider yang senang untuk dipotong. Pecco sendiri cakap dia nak fight rider-rider ni susah. Dalam masa yang sama dia nak manage tayar belakang tu daripada habis masa akhir-akhir race nanti. Dari segi statistiknya pun, bila kita tengok statistik Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, memang Jorge Martin menang sprint race lagi banyak daripada Pecco Bagnaia. Pecco pula menang lagi banyak main race daripada sprint race. Itu menunjukkan kekuatan masing-masing. Jorge Martin strong dekat sprint race, Pecco Bagnaia strong dekat main race. Tapi dalam 2-3 race terakhir ni kita nampak Jorge Martin yang strong dalam dua-dua race dan dalam semua litar. Kalau tanya aku, kalau keadaan ni berterusan, Jorge Martin akan jadi world champion. Turut membantu Pecco Bagnaia dalam memperolehi podium ialah Alex Marquez yang terjatuh. Alex Marquez sahaja yang gunakan tayar belakang medium, orang lain guna hard. Tapi ikutkan cakap Alex Marquez, bukan itu masalahnya. Sebab dia jatuh tu dia lost front tire. Tayar belakang medium tu sebenarnya bekerja dengan agak baik. Dan master technical Ducati Gigi Dall'Igna pun cakap tayar medium ni boleh pakai. Brad Binder juga memainkan peranan membantu Pecco Bagnaia sampai ke grup depan. Menjelang akhir-akhir lap di mana Brad Binder start attack Jorge Martin tu, Pecco Bagnaia sampai dekat diorang. Ada tricky decision yang kena dibuat oleh Pecco Bagnaia. Nak buat decision masa tengah race bukannya senang ya. Kita dah lah nak buat motor, nak fikir lagi apa kita nak buat. Pecco sebenarnya mengharapkan Brad Binder boleh potong Jorge Martin dengan mudah. Jadi kerja dia cuma nak potong Jorge Martin. Tapi bila dia nampak Brad Binder struggle nak potong Jorge Martin, ada satu keputusan yang susah nak buat. Pecco kena potong Brad Binder secara clean untuk kejar Jorge Martin pula. Kalau dia tak berjaya potong secara clean dan dia kena fight dengan Brad Binder, kemungkinan Jorge Martin akan lagi jauh daripada dia. Tapi apa yang terjadi ialah 3 orang rider ni fight sampai ke saat-saat akhir. Pada satu momen Pecco Bagnaia dapat potong dua-dua orang ni sekaligus. Tapi luck dia tak berapa baik sebab dia cuma dapat potong daripada luar. Last corner Buriram ni memang tricky. Ada satu line aja yang nampak boleh pergi. Bila Pecco potong daripada luar, dia tak ada drive dan ruang yang cukup untuk potong dua-dua ni dan maintain kat depan. Akhirnya keputusan akhir ialah Jorge Martin nombor 1, Brad Binder nombor 2, Pecco Bagnaia nombor 3. Tapi nasib sekali lagi menyebelahi Pecco lagi. Brad Binder over limit track. Jadi turun satu kedudukan dan Pecco yang pergi ke kedudukan kedua. Dah boleh panggil king of over limit track dah Brad Binder ni. Asyik kena penalti yang sama je. Tapi Brad Binder tenang je terima keputusan ni sebab dia pun tak boleh kawal benda tu. Kita boleh nampak masa dia entry corner tu terlampau laju dan motor tu drift terkeluar ke kawasan hijau. Cerita pasal Honda dan Marc Marquez, ada satu kabar-kabar angin yang nampak macam betul. Kabar angin tu ialah adakah Honda dan Marc Marquez sebenarnya ada deal senyap-senyap. Deal yang membenarkan Marc Marquez pergi ke Ducati cuma untuk study macam mana Ducati punya mesin. Benda ni agak logik sebab Honda nampak macam tenang je melepaskan Marquez. Marquez dilepaskan 1 tahun lagi awal daripada kontrak tanpa apa-apa penalti. Dan Honda juga baru je umumkan dekat Valencia test masa habis musim nanti, Marc Marquez dah boleh terus test Ducati tu. Kalau ikut sejarah, dulu masa Valentino Rossi tinggalkan Honda, Honda melarang dia daripada test motor Yamaha tu sebaik sahaja GP Valencia berakhir. Tiap-tiap tahun selepas GP Valencia berakhir, keesokan harinya akan start testing MotoGP. Tapi oleh kerana kontrak pada tahun tu belum habis, Honda ada power untuk melarang rider daripada test motor baru sebab kontrak habis pada tahun terkini. Bila start Januari tahun yang baru, barulah dikira kontrak tu dah habis, rider tu dah boleh bekerja dengan pengeluar dia yang baru. Tapi dengan Marc Marquez tak ada kena macam tu. Valencia nanti Marc Marquez boleh terus test motor Ducati. Dia dah dilepaskan daripada kontrak dia. Alah, kontrak tu awal setahun, lepas tu dibagi pula kelonggaran untuk test motor baru secepat yang mungkin. Menambahkan lagi kekuatan kepada kabar angin ni ialah rider-rider yang Honda approach untuk gantikan tempat Marc Marquez
cuma di offer 1 tahun deal je. Nampak macam Honda nak memastikan ada satu tempat kosong pada tahun 2025 nanti untuk offer Marc Marquez masuk balik ke dalam Honda. Betul ke cerita ni? Kita pun tak tahu, baru kabar angin saja. Tapi nampak macam logik. Tentang tempat kosong yang Marc Marquez tinggalkan dalam Repsol Honda ni, antara kandidat, antara calon yang digembar-gemburkan paling tinggi chance untuk gantikan Marc Marquez ialah Fabio Di Gianantonio. Alberto Puig mengakui Gianantonio ni memang antara salah seorang calon, tapi bukan dia seorang aja. Tapi tahun 2025 nanti, masa Marc Marquez, kalaulah Marc Marquez nak kembali kepada Honda, mungkin Alberto Puig pun masa tu dah tak ada. Kedudukan Alberto Puig dalam Honda ni nampak macam makin kelam sebab dia punya performance tu tak up to par. Beberapa tahun kebelakangan ni nampak keputusan dia tu macam tak bagus. Tak ada rider-rider muda yang dia rekrut. Last rider muda yang dia rekrut ialah Marc Marquez. Kalau Chief Technical Honda yang dah bertahun-tahun dengan HRC tu pun kena sack, Alberto Puig yang performance drop ni pun ada kemungkinan besar kena sack juga. Banyak cerita Honda ni, tapi aku aneh pasal Yamaha. Macam tak ada cerita apa-apa pula. Senyap je. Ke ada cerita yang aku terlepas? Tak ada pula Yamaha announce apa-apa strategi untuk tahun depan ataupun gosip-gosip pasal Yamaha ke apa. Okey, cerita pasal Aprilia yang aku nak cerita tadi. Kita start cerita pasal Alex Espargaro yang kena denda 3 saat. Ini undang-undang baru dalam MotoGP. Tayar mesti dalam tekanan udara yang dibenarkan lebih daripada 50% perlumbaan. Kalau 10 lap, 5 lap pressure tayar tu mesti dalam spek. Alex Espargaro kena penalti ni sebab ini kesalahan kedua dia. Selain daripada dia, yang kena warning ialah Jorge Martin, Marc Marquez dan Pol Espargaro. Kesalahan pertama, menggunakan tekanan tayar lebih rendah daripada spek, lebih daripada 50% perlumbaan. Tapi masalah yang aku nak cerita ini ialah RSGP tu mengeluarkan haba yang luar biasa panas. Maverick Vinales 2 lap sebelum race tu habis, dia retired. Daripada 10 pergi kelas secara tiba-tiba dan dia retire. Sebabnya ialah dia dah tak boleh tahan. Dekat front straight tu masa dia tunduk, terlampau panas dan dia punya mental tu bercelaru. Dia dah tak boleh berfikir dengan logik dan bahaya. Jadi dia decide untuk retire dan masuk ke dalam pit. Alex Espargaro cakap 3 lap terakhir tu dia tak boleh bernafas sebab terlampau panas. Dengan udara yang panas tu dia tak boleh bernafas. Dia dah start panik. Raul Fernandez dari RNF Aprilia pun cakap benda yang sama. Menjelang pertengahan race, udara panas tu menyebabkan dia tak boleh bernafas. Jadi dia decide untuk slow down sikit dan maintain pace dan jatuh ke tempat ke-15. Itu pun 5 lap yang terakhir dia dah rasa macam dah tak tahan sangat, susah nak bernafas dan rasa nak retire. Cuma dia gagahkan juga habiskan race. Masalah ni confirm tak ada dekat pengeluar-pengeluar lain sebab Raul Fernandez datang daripada KTM, Maverick Vinales datang daripada Yamaha. Ikutkan statement diorang ni, KTM dan Yamaha tak ada masalah panas macam ni. Alex Espargaro cakap memang tiap-tiap tahun ada problem heat dekat Aprilia ni bila dekat Asia, tapi tahun ni melampau sangat sampai diorang tak boleh tahan. Jadi Aprilia ada masalah besar yang kena diselesaikan sebelum next race dekat Malaysia nanti, yang sama ada lebih kurang sama je panas dengan Thailand ataupun silap-silap lagi panas. Mengakhiri video aku kali ni, aku nak ajak korang sama-sama kita tolong doa banyak-banyak untuk Tuhan selamatkan saudara-saudara kita yang kena bedal dek bintang Daud yang tak ada hati perut tu. Sedang kita boleh selesa dekat rumah menonton MotoGP, kita juga kena ingat saudara-saudara kita yang tengah kena bedal dengan bintang Daud. Kita tolong mana yang termampu dan doa adalah sekuat-kuat senjata orang mukmin. Kita contribute kepada bantuan yang mana yang kita boleh buat.